Hadirin, permulaan saya di bangku sekolah, guru sering menasihati. Jujur dan amanah adalah tonggak peribadi. Jangan bercakap bohong kerana siakap senohong gelama ikan duri. Bercakap bohong lama-lama mencuri. Tatkala peribadi dibentuk tanpa integriti, pincanglah keluarga dan seluruh institusi. Tatkala integriti tidak diamal ketika bekerja, rencatlah ekonomi negara. Maka terimalah Kesatuan Sekerja Berintegriti memacu Malaysia Madani. Sekalung apresiasi saya ucapkan buat peneraju acara, kombinasi hakim berkarisma. Seterusnya, hadirin hadirat pewaris bangsa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hadirin, menurut statistik Kesatuan Sekerja Malaysia tahun 2023, terdapat lebih kurang 770 kesatuan sekerja dengan jumlah keseluruhan anggota mencecah 1 juta rakyat Malaysia. Kesatuan sekerja berperanan dalam mewakili, melindungi dan memperjuangkan hak-hak pekerja di Malaysia. Integriti menyadur nilai-nilai murni dalam meningkatkan produktiviti organisasi. Dan Malaysia Madani, gagasan murni Datuk Seri Anwar Ibrahim mengetengahkan keadilan sosial dan kebersamaan untuk membentuk rakyat Malaysia yang harmoni. Tuntasnya, kesatuan sekerja merupakan elemen penting dalam memacu kemajuan negara. Namun, untuk menggarap Malaysia Madani, integriti perlu dijadikan kunci. Justru, 3 tinta bicara akan kita rungkai bersama. Pertama, kita singkap kisah terdahulu sebagai tauladan. Kedua, kita telusuri cabaran masa kini sebagai pengajaran. Dan ketiga, kita teliti inisiatif mendepani sebagai pedoman. Hadirin, pertama, kisah terdahulu sebagai tauladan. Kejatuhan kerajaan pimpinan Ferdinand Marcos di Filipina berpunca akibat korupsi dan salah guna kuasa. Rakyat hilang percaya, masyarakat bertelagah berpecah belah. Empire Rome hancur kerana integriti yang terus ditinggal sepi. Tatkala kemuncak penaklukan Dacia dan Trajan menguasai tanah seluas 5,9 juta kilometer persegi. Pemimpin menjadi tamak dan haloba. Perebutan kuasa menjadi matlamat utama sehingga Empire Rome terus musnah di takluk kerajaan Uthmaniyah. Bahkan, musnahnya Kesultanan Melayu Melaka bermula dari amalan rasuah pembesar-pembesar sang raja. Si Kitul, dengan sifat hasad dan dengki, menerima rasuah dari pedagang Portugis. Akhirnya, Kesultanan Melayu Melaka tergadai. Kisah-kisah ini menunjukkan tanpa integriti sebagai asas pribadi, setinggi manapun sebuah peradaban jatuh tersungkur di mamah bumi. Tatkala integriti tidak lagi diasimilasi. Kedua, cabaran menerapkan nilai integriti. 3 cabaran, ayo kita renungkan. Pertama, ledakan teknologi dan media sosial. Statistik Suruhanjaya Komunikasi Malaysia tahun 2023 melaporkan 83,1% ataupun 28 juta rakyat Malaysia memiliki akaun media sosial. Natijahnya, tatkala bekerja ramai yang sibuk melayari media sosial, jari jemari menekan papan kekunci sehingga terlupa akan tugas hakiki. Kedua, isu buli dalam kalangan pekerja. Profesor Madya Dr. Muzaffar Shah, pensyarah Universiti Sains Islam Malaysia, dalam kajian menunjukkan mangsa buli di tempat kerja cenderung mengalami depresi sehingga ada yang memilih jalan membunuh diri. Sugul rasa di dada mendengar kisah seorang doktor muda memilih jalan segera meninggalkan dunia angkara buli yang tidak diendah. Ketiga, rasuah dan salah guna kuasa. Tatkala kedudukan dan kuasa jadi impian, integriti dijadikan taruhan. Gelapnya mata kerana harta
porak-porandalah negara, pelabur hilang percaya, krisis ekonomi akan melanda. Ketiga-tiga kisah ini menjadi cabaran untuk kita renung sebagai pengajaran. Hadirin yang dihormati, ketiga, kita amati inisiatif mendepani cabaran. 3 cadangan. Pertama, alangkah indahnya jika kelab integriti ditubuhkan di semua pusat pendidikan. Kita kukuhkan pemahaman integriti seawal anak-anak kita mula mengenal edisi, agar mereka dapat meningkat dewasa dengan bijak, membuat timbang tara dosa dan pahala. Kedua, kita lantik lebih ramai duta integriti dalam negara. Siapakah yang layak? Sayalah yang layak. Sebentar, Anda juga layak. Kita semuanya layak. Mari menjadi ejen mencegah dan mengubah. Jika tidak mampu mengubah sebuah institusi, mulakanlah dengan mengubah diri sendiri. Kerana dalam jiwa kita semua terpatri janji pada Tuhan sejak azali untuk mengemudi diri sendiri dengan penuh integriti. Ketiga, ayo kita budayakan amalan keterbukaan di tempat kerja, dialog terbuka kesatuan sekerja, penerimaan pendapat dan cadangan, agar semua pekerja berasa dihargai dan dihormati. Barulah integriti yang dibentuk akan lebih membekas di sanubari. Hadirin yang dikasihi, 3 tinta bicara telah kita telusuri bersama. Percayalah, kelangsungan tamadun bangsa bergantung sejauh mana integriti menjadi dasar amalan rakyatnya. Kesatuan sekerja diperkukuh, pembangunan negara dipacu, Malaysia madani kita realisasi. Ayuh rakyat Malaysia, hayati dan amati. Nilai integriti sebagai paksi, pasakkanlah ia dalam sanubari. Sekian, terima kasih.